Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, baik, kali ini bertemu lagi kita untuk sesi PDPR kita untuk bahasa Melayu tahun 2. Okey, baiklah, kita tengok apa tugasan kita, apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, tengok objektif PDPR kita. Okey, yang pertama kita akan dapat mengenal pasti kata dasar yang sesuai menggunakan peta minda dengan betul. Okey, ini apa yang kita nak capai hari ini dalam pembelajaran kita. Awak kenal pasti kata dasar, buat dalam bentuk peta minda. Okey, itu dah capai satu objektif. Kemudian, okey, nombor 2 kita akan dapat melengkapkan ayat dengan menggunakan kata dasar berdasarkan gambar dengan betul. Okey, ini dua objektif yang kita nak capai dalam sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, baik, kita tengok apa itu kata dasar. Okey, kita nak belajar tentang kata dasar ni, tapi apa yang dimaksudkan dengan kata dasar? Okey, sini dia kata senang saja kata dasar ni, perkataan yang boleh berdiri sendiri dan boleh menerima imbuhan. Okey, macam mana kita nak tahu kata itu adalah kata dasar? Perkataan apa yang menyebabkan dia jadi kata dasar ni? Kita tengok contoh yang pertama. Okey, kalau kita perasan dalam gambar ni, dia tunjuk ataupun gambar seorang perempuan sedang pegang penyapu dan menyapu sampah. Okey, kita tengok apa kata dasar dia. Okey, dia kata dekat atas ni boleh berdiri sendiri dan boleh menerima imbuhan. Jadi dia boleh guna dua lah, sama ada awak tulis kata dasar, kata asal dia, ataupun disokong dengan imbuhan macam nombor 2 yang cikgu tunjuk ni lah. Okey, contoh yang pertama dia bagi kata dasar ni berdasarkan gambar adalah sapu. Okay. Sapu yang nombor 1, maksudnya dia berdiri sendiri ni. Perkataan sapu, tiada imbuhan, tiada apa yang di depan dan di belakang ni, tiada apa-apa. Okey, macam mana pula kalau dia boleh menerima imbuhan? Okey, kalau dia menerima imbuhan, sebagai contoh nombor 2 ni, awak tengok kat sini, dia tulis menyapu. Okey, perkataan asal dia sapu, tapi bila dia tambah dengan imbuhan, dia jadi menyapu. Okey, dia dah tambah imbuhan. Okey, ini kata dasar. Yang awak tengok ni adalah kata dasar. Okey, ni dah selesai kata dasar. Okey, kita tengok pula macam mana kita nak gunakan kata dasar ni dalam ayat. Okey, contoh ayat dia. Untuk nombor 1 dulu, kita ambil untuk nombor 1 yang berdiri sendiri ni, nombor 1 ni. Okey, tengok. Kita bagi satu contoh kata nama dia. Contohnya subjek dia. Okey, kita ambil Fatimah. Ini contoh cikgu bagi. Fatimah. Okey, perbuatan dia apa? Sapu. Okey, apa yang disapu? Okey, dia sapu sampah. Di mana dia sapu? Di hadapan rumah. Okey, ini contoh. Okey, yang cikgu bulatkan ni, okey, ini contoh kata dasar yang berdiri sendiri. Ingat, kata kunci dia kat sini, berdiri sendiri, nombor 1. Okey, kita tengok pula ayat kata dasar yang ada kata dasar yang boleh menerima imbuhan, nombor 2 ni. Tadi dia diri sendiri kan, sini dia nak terima imbuhan. Kita tengok Fatimah menyapu sampah di hadapan rumah. Okey, tadi sapu saja, sekarang ni dia terima imbuhan, dia jadi menyapu yang cikgu bulatkan ni. Inilah kata dasar. 1, berdiri sendiri. Nombor 2, menerima imbuhan. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, ni pun selesai. Kita tengok contoh yang kedua. Okay, gambar 2 orang lelaki sedang mengangkat sofa. Kita tengok perkataan kata dasar dia, perbuatan dia, kita ambil yang pertama, contohnya angkat. Okey, angkat ni dia berdiri sendiri sebab di depan dan di belakang dia tiada apa-apa perkataan ataupun imbuhan. Jadi untuk yang kedua, kita tengok yang kedua ni, kalau awak perasan dia tak sama macam nombor 1. Dia menerima imbuhan, iaitu dia tulis mengangkat, ada perkataan Okey, ini kita panggil sebagai imbuhan. Jadinya kita tengok contoh ayat.
yang kita boleh buat dekat sini. Okay, sini kita tengok ada 2 orang lelaki kan. Okay, untuk 2 orang lelaki ni kita bagilah salah satu ni nama dia contoh Adam. Okay, seorang lagi kita panggil Ahmad. Okay, kita dah ada nama dia. Jadi macam mana kita nak buat? Apa yang Adam dan Ahmad ni buat? Dia angkat apa? Angkat sofa. Jadi kita boleh tulis ayat macam ni. Okay, Adam dan Ahmad angkat sofa di mana? Contoh di ruang tamu. Biasa kita letak sofa di ruang tamu. Okay, ini perkataan yang berdiri sendiri. Nombor 1, ingat. Okay, nombor 2 yang ada imbuhan ni, dia menerima imbuhan. Macam mana pula ayat dia? Adam dan Ahmad mengangkat sofa di ruang tamu. Okay, untuk kata dasar ni, dia boleh guna salah satu daripada ni. Awak nak guna perkataan yang boleh berdiri sendiri boleh, ataupun nak letak imbuhan pun boleh. Okay, itulah kata dasar. Okay, mudah saja untuk kata dasar ni. Jadi, okay, sekarang kita akan bersedia untuk melakukan tugasan. Okay, untuk melakukan tugasan awak perlukan 2 buku. Awak perlukan 3 buku. Yang pertama buku teks awak. Okay, yang kedua buku aktiviti awak. Dan yang ketiga buku tulis garis 1. Okay, kita tengok apa tugasan kita pada hari ini. Okay, baik. Tugasan yang pertama. Okay, dia kata dekat sini kenal pasti kata dasar. Okay, awak tengok ni buku teks awak ni, buku teks muka surat 6. Okay, cikgu tulis muka surat 6. Okay, buku teks muka surat 6. Okay, dia kata berkaitan dengan tajuk kita sini, kata dasar sehari di sekolah. Okay, bila kita sehari di sekolah ni macam-macam kita buat. Daripada kita sampai di pagar sekolah, sampailah kita balik keluar daripada pagar sekolah, macam-macam kita buat. Untuk sekarang awak ada di rumah lah. Maksudnya sehari di rumah. Okay, sekarang ni tajuk dia di sekolah. Okay, baik. Kita tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama ni, kalau kita tak tengok bawah ni, dia sedang bawa buku. Okay, jadi dia tulis kat sini kata dasar dia bawa. Okay, tengok yang kedua pula. Okay, yang kedua ni dia tulis beri. Lepas dia bawa buku ni, dia beri ataupun dia serahkan kepada cikgu. Okay, kata dasar yang dia letak dekat sini beri. Okay, baik. Nombor 3. Okay, dia sedang buka tong sampah. Okay, untuk nombor 4 ni, awak rasa apa yang dia sedang buat? Okay, untuk kita tahu jawapan dia, okay, ini nombor 4 kan? Awak tengok dekat bawah ni, awak cari mana satu nombor 4 ni bukan, ini pun bukan, ini pun bukan. Okay, ini nombor 4. Okay, dia kata, dia apa? Seorang murid perempuan yang ingin memetik bunga di taman sekolah. Jadi dekat sini dia ni siapa ni? Hasan lah nama dia. Kat sini dia tulis Hasan. Okay, dia apa? Murid perempuan. Dia buat apa kat sini? Dia melambai tangan ke? Okay, kalau kau perasan dekat ayat dia ni, dia kata ingin memetik bunga. Okay, bila di sekolah, boleh tak kita petik bunga? Tak boleh kan? Okay, sebab apa tak boleh? Sebab kita nak jaga kawasan sekolah kita untuk cantik. Jadi kat sini dia melarang lah. Okay, apa yang kita boleh buat kat sini, kita tak payah tulis melarang. Kita tulis dia apa? Awak tengok sini. Dia tegur. Okay, awak tengok tegur nombor 4 kan. Okay, untuk nombor 4 dia tegur. Jadi kat sini kata dasar dia adalah tegur macam ni. Okay, kemudian apa yang Hasan buat dengan cikgu dia ni? Dia tengah buat apa ni? Memegang tangan ni maksudnya dia buat apa? Okay, kita tengok nombor 5 kat sini. Tadi nombor 4 kan? Tengok nombor 5. Dia kata Hasan berapa dengan cikgu Asri. Ni dia tengah buat apa? Okay, bersalaman ataupun salam. Tengok sini kata dasar dia. Dah ada jawapan dekat sini. Okay, inilah dimaksudkan dengan kata dasar. Okay, kita tengok pula nombor 6 ni. Gambar yang terakhir ni, kalau nampak, kalau awak perhati betul-betul, ini gambar di kantin sekolah. Apa yang dia buat? Dia beratur ikut giliran untuk membeli makanan. Jadi
Awak tengok ayat yang dia letak kat sini. Macam mana kita nak tahu kata dasar dia? Kita tengok dekat sini. Dia kata murid-murid berapa semasa membeli makanan di kantin. Murid apa? Mestilah beratur. Awak tengok ni ada seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Dia beratur. Jadi dekat sini kata dasar dia beratur. Okey. Okay, apa yang awak nak buat? Okay, cikgu minta awak sediakan buku BM garis 1, buku tulis garis 1. Kemudian awak tulis tajuk dia kata dasar dan jangan lupa tulis hari dan tarikh. Ini tugasan yang pertama ni. Okay, hari dan tarikh. Okay, berkaitan dengan kata dasar. Kemudian awak kena bina peta pokok dalam buku garis 1. Okey, macam mana peta pokok? Awak tengok dekat sini. Okey, tajuk dia dekat atas. Kemudian dia turun. Okey, di bawah ni yang pertama, kata dasar dia bawa. Okay, yang kedua, beri. Okay, yang ketiga, buka. Yang keempat, tegur. Yang kelima, salam. Okay, yang keenam, iaitu yang terakhir, beratur. Okey, beratur ni dia ada imbuhan. Jadinya awak buang. Okey, awak buang imbuhan. BER ni awak buang. Okey, contohnya kat sini saya buang. Okey, beratur ni saya buang, saya padam. Okey, tak payah tulis yang ni. Okey, baik. Tadi awak dah selesai tugasan 1. Okey, sekarang ni awak tengok ke tugasan nombor 2. Nombor 2 ni dia kata tentukan kata dasar berdasarkan gambar yang diberikan. Dia masih nak lagi kata dasar berdasarkan gambar. Okey, awak tengok di sini. Ini buku aktiviti. Okey, jilid 2. Awak tengok muka surat 7. Kemudian awak tengok tajuk dia dekat sini, dia kata murid yang berhemah. Yang ni cikgu tak baca. Awak kena baca, awak kena fahamkan sebab setiap satu turutan kata dasar kat sini dia ikut yang ada dalam petikan yang dia dah berikan sebelah ni. Jadinya awak kena baca. Okey. Selepas awak dah baca, awak tentukan contohnya nombor 1. Cikgu bagi contoh nombor 1 saja. Yang lain awak kena baca di sebelah sini. Okey. Kemudian awak tentukan apa jawapan yang ada kat sini. Okey, kalau kita tengok nombor 1, nombor 1 mestilah berada di atas ini. Okey, di atas ni kita tengok apa yang ada kat atas ni yang berkaitan dengan perbuatan yang dibuat oleh orang yang ada dalam gambar ni. Contoh nombor 1 ni awak tengok dia kata kat sini buka. Awak tengok kat sini. Rizan dan Kumar membuka tingkap di kelas mereka. Ini ayat nombor 1. Ini pun soalan nombor 1 dia. Jadi betul tak dengan ayat ni? Dia kata Rizan dan Kumar membuka tingkap di dalam kelas. Jadi awak ambil lah perkataan perbuatan dia ni membuka ni, tapi kita buang imbuhan. Tak payah pakai imbuhan. Kita ambil kata dasar dia, kita masukkan dekat sini. Okay, untuk nombor 2 awak tengok cikgu dia buat apa dengan murid-murid dia. Ini pun sama nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Okay, untuk soalan-soalan yang dia bagi seterusnya ni, awak tengok gambar, awak baca. Kemudian awak tentukan kata dasar. Ingat kata dasar, tak perlu imbuhan. Kata dasar saja. Okey, itu saja untuk tugasan nombor 2. Tugasan nombor 2 ni muka surat 7 buku aktiviti. Okey, baik. Kita akan sambung ke tugasan yang seterusnya dan masih lagi dalam tugasan nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, tadi tugasan nombor 2 A, sekarang ni tugasan nombor 2 B. Jadi kat sini awak tengok dia berkaitan dengan kata dasar lagi. Kita perlu bina bina ayat. Jadi awak tengok dekat atas ni dia kata tulis kata dasar berdasarkan gambar dan bina ayat. Awak kena buat dua ni. Awak kena tulis kata dasar yang pertama, kemudian bina ayat. Okay, awak tengok contoh nombor 1 ni. Okay, contoh nombor 1 ni dia kata buka. Awak tengok ayah dia tengah buka pintu. Jadi awak tengok sebelah ni, cikgu dah letak dah ayat-ayat dekat sebelah ni, pilihan-pilihan jawapan. Mana satu yang menunjukkan
perbuatan buka pintu. Siapa yang buka pintu tu? Okay, awak tengok ni seorang lelaki kan, dah dewasa dah dia. Siapa? Ayah kita lah. Okay, baik. Jadi awak tengok kat sini, mana jawapan yang ada yang berkaitan dengan gambar dia. Awak salin balik ayat yang ada kat sini, ataupun kalau awak nak buat ayat sendiri, awak boleh buat. Ini contoh sahaja cikgu bagi. Awak boleh tarik, awak boleh tulis dekat ruang yang dia dah sediakan. Kemudian awak tengok gambar yang kedua ni. Okay, gambar yang kedua ni, okay, dia ada kotak sini kan. Okay, sini awak perlu tulis kata dasar dia. Awak cari mana yang awak dah ambil. Contoh ni buka dah ambil kan. Okay, pangkah awak dah ambil. Kemudian awak tengok ni, dia sedang berbasikal. Ada tak berbasikal atas ni? Tak ada. Jadi awak fikirkanlah kata dasar yang lain yang berkaitan dengan perbuatan yang dibuat dalam ni, tulis di sini. Kemudian pergi sebelah, awak cari ayat mana yang sesuai, ini ke, ataupun ini, ataupun ini, ataupun ini. Awak cari, awak tulis dekat ruangan ataupun garis yang dia dah sediakan di bawah ni. Okay, boleh faham tak? Okay. Kalau boleh faham, awak buat untuk semua ni. Sebab jawapan ni cikgu dah bagi. Tapi kalau awak ada jawapan sendiri, jawapan yang lebih baik daripada jawapan yang cikgu beri, okay, awak boleh buat di sini. Okay, boleh faham ya? Okay, itu tugasan 2B. Sekarang kita tengok apa pula tugasan yang ketiga ni. Gambar apa yang ada kat nombor 3 ni? Okay, baik. Ini cikgu dah masukkan gambar contoh tugasan ataupun kuis yang awak boleh buat. Kita panggil dia sebagai word wall. Okay, awak cuma masukkan dalam ni link yang cikgu dah sertakan ni, ataupun cikgu akan masukkan lagi satu link nanti yang sama dalam Google Classroom awak. Awak cuma tekan sahaja. Itu tugasan nombor 3. Buat yang lain dululah. Ini nombor 3, tugasan yang terakhir. Okay, awak tekan link tu, dia akan naik paparan macam ni. Dia akan naik dekat skrin awak macam ni. Jadi awak tekan yang dia dah berikan ni, awak tekan, awak masuk, kemudian awak tulis nama awak. Okay, apa yang awak nak buat kat sini senang saja. Contoh macam ni kan, cikgu dah buat satu ni. Jawapan ni kat sini tadi. Cikgu baca, dia tulis menjahit. Jadi yang mana kata dasar menjahit dia? Okey, cikgu cari. Cikgu tarik dia. Okey, cikgu tarik dia pergi ke kotak menjahit. Okey, dia pun lekat dekat situ. Awak dah tak payah gam dah, dia lekat sendiri je kat situ. Okey, baik. Yang lain pun sama. Awak tengok menulis sini kan. Awak cari mana perkataan tulis, awak letak je. Tak payah nak gam dah. Okey, baik. Itu tugasan nombor 3. Bila awak dah buat macam tu, awak dah dapat jawapan. Awak tengok dia tulis apa ni? Tangkap gambar dan masukkan ke dalam ruangan yang disediakan. Macam biasa. Yang lain pun sama. Tugasan 1 pun sama. Tugasan 2 pun sama. Tugasan 3 pun awak tangkap gambar. Awak masukkan ke dalam ruangan yang cikgu sediakan di dalam Google Classroom. Macam yang awak buat sebelum ni. Okey. Itu untuk tugasan nombor 3. Okey. Kalau dah habis, terima kasih. Selamat menjawab. Selamat menjalankan tugasan kamu. Okey, ingat. Selepas dah siap tugasan 1, tugasan 2 dan tugasan 3, jangan lupa untuk hantar kepada cikgu supaya cikgu boleh semak dan cikgu boleh tanda jawapan kamu. Okey, sekian. Terima kasih.